Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, happy Sunday, weekend vibes. Bersama saya Rafiq Rashid. Saya sekarang ini sedang dalam proses untuk memikirkan apa yang berlaku selama 1-2 hari ini berkaitan dengan DNAA Zaid Hamidi dan juga berkaitan dengan perkembangan-perkembangan selepas DNAA tersebut. Of course, statement-statement daripada Perdana Menteri, statement-statement daripada mereka yang menyokong kerajaan, statement-statement kenyataan-kenyataan daripada mereka yang tidak menyokong kerajaan, dan juga pada masa yang sama statement-statement daripada sebenarnya saya percaya pengundi-pengundi di Pulai, Parlimen Pulai 47 kan, 47.37% if I'm not mistaken, yang akhirnya turun mengundi semalam. 1% turun mengundi yang sebenarnya saya boleh kategorikan sebagai rendah, walaupun generally kebiasaannya mana-mana pilihan raya kecil akan membawa kepada jumlah peratusan mengundi yang tidak begitu tinggi, tapi below 50% is quite a worry. Yes, betul, saya tahu semalam ada dikabarkan cuaca tak begitu elok, tak begitu baik di Pulai, mungkin menyumbang kepada jumlah peratusan mengundi yang rendah, but still serious issues. Terima kasih kepada semua yang sebenarnya menonton kita. Salam daripada Bro Mahmud. Waalaikumsalam. Asma Wingah, ada yang kata karut, ada yang kata macam tak logik. Saya rasa yang tak logik tu sebenarnya bila dia tak nak bahaskan lah. Dia bagi tahu dia tak nak bahaskan. Cili kasih taruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tengah accept. Sabar. Mahathir tak laku di Johor, Archimedes, thank you kerana komen anda, tapi pada masa yang sama ramai yang menyatakan Tun Mahathir masih merupakan a potent force. Itu mungkin pandangan anda, Archimedes, tapi mungkin orang lain pun ada pandangan berbeza juga. Saya nak invite Cili kasih taruh. Terima kasih kepada yang like, subscribe, share kami selama ini dalam semua social media. Terima kasih kepada yang like, share, subscribe kepada beberapa video saya dalam TikTok. Saya akan sentiasa aktif giat untuk buat video juga. Salim. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Salim. Apa khabar, Salim? Apa baik, saya punya account dah kena suspend sebab yalah yang kata yang benci Mahathir apa ni semua duk pergi report. Jadi depa ni main tak gentle. Bila kita bercakap-cakap ni tiba-tiba dia pergi report. Jadi naik kat kita lah kan. Tak apa. Dia memberi dimensi baru kepada kita, pemahaman baru kepada kita, Salim. Seperti mana semua tahu, walaupun kena block ke apa, tapi Salim, you are still here. Cili kasih taruh pun semakin glamour. Terima kasih Archimedes, potent deposit tu. Ya, betul Archimedes. Thank you for menaikkan perkataan deposit tu, Archimedes, sebab saya merasakan benda yang paling penting adalah it's okay to lose, it's okay not to win, but don't lose your akal tu. Yang tu yang paling penting, Archimedes. Bagi tahu kat kawan-kawan semua. My suara clear tak? I can hear you clearly. Really, okay. Jimmy Legend, Waalaikumsalam, Jimmy Legend, hai Bang Kai, sehat, Alhamdulillah saya sehat. Ya, saya tahu apa maksudnya tu, tapi tak apalah, no problem. Salim. Tidur tu, ya, biasalah tu. Ya, Salim, kita jumpa sebab apa ni, Salim? Okay, dia ada banyak isu sebenarnya. Tapi yang paling best punya isu, semalam saya marah tau, kata, apalah ni, ini pengundi semua dekat Pulai semua marah, semua kalah ni, teruk apa semua kan. Tetapi Brother Rafiq, lepas dapat data semua, pengundi Melayu bertambah, Encik Rafiq. Walaupun turn out low, pengundi Melayu bertambah. Jadi lepas tu saya nak marah macam mana? Yang pasti pengundi Cina tetap bersama DAP. Lepas tu DAP bagi tahu, korang jangan resis lah. Mereka telah berjaya menghentikan satu benda yang resis dekat tu. Siapa yang resis ni, cik? Okeylah, tuan lawyer. Ana ni lawyer buruk. Ya? Ana mau tanya lah, Ana ada feeling kepala lah because diorang kata kita resis, yang non-Malay sini, yang Malay sini resis apa semua. Tetapi pada hakikatnya kalau dilihat, bak kata KJ lah, saya selalu suka quote KJ because dia cakap benda tu betul-betul yang logik lah. KJ kata,
90% lebih kaum orang Cina menyokong DAP. Hatta dah tahu yang DAP setengah support Zahid Hamidi yang baru saja dapat DNAA, tapi mereka tetap bagi solid. Lepas tu pada pagi tadi telah berlaku satu sejarah dalam sejarah manusia, peradaban yang moden. Tahukah sejarah apa, Cik Rafiq? Terima kasih Salim, soalan tu prong soalan tersebut. Sebelum saya jawab, saya nak minta semua untuk share seberapa banyak yang boleh. Kita dalam Cili Kasih Taruh ni, kita nak bagi pelbagai version, dan version-version itulah yang saudara-saudari sekalian kena collect, kena fikir dan juga buat keputusan secara sendiri. Ya, saya setuju. Pertamanya, is there a penurunan pada kadar yang turun mengundi? Tak boleh dinafikan, memang turun across the board, kita semua setuju. Tapi despite penurunan tersebut, saya melihat bahawa ada lonjakan ke 9,000 lebih undi kepada calon PN. Harus kita ingat, dalam PRU yang lepas kerusi Parlimen Pulai, UMNO berlawan dengan PH. Hari ini, UMNO berkawan dengan PH. Tetapi pada masa yang sama, PN telah menambah undi mereka sebanyak 9,000 lebih undi despite penurunan dalam peratusan yang turun mengundi. Saya ada buat komen pagi tadi dalam satu lagi media sosial dan saya mendapat reaksi yang pelbagai. Ramai yang menyatakan bahawa is normal for PRK ni untuk peratusan turun mengundi itu turun rendah. Yang tu saya setuju, tapi below 50% ni is quite a big signal. Saya menyatakan ianya signal yang luas dan besar daripada rakyat yang sebenarnya, of course kita tahu fatigue secara politically, tapi pada masa yang sama mungkin menghantar signal kepada apa yang berlaku pada 4 September 2023 tersebut. Berbalik kepada peristiwa yang sebenarnya menggegar peradaban dunia, dalam tamadun dunia ni, akhirnya with open arms lah, DAP telah menerima buat selfie, bergambar, berpelukan, berciuman, bersukaria bersama dengan Presiden UMNO. Akhirnya Zahid Hamidi setakat hari ini disucikan sesuci-suci bersihnya oleh DAP. Saya pelik juga sebenarnya kerana pada masa yang sama mereka menyatakan masih boleh disiasat lagi kes berkenaan dana Yayasan Akal Budi ini. Tapi daripada perbuatan mereka, daripada perlakuan mereka, daripada apa yang mereka invite kepada convention DAP tersebut, seolah-olah DAP boleh terima kes-kes sebegini atau boleh terima individu-individu sebegini. Pada masa yang sama, individu inilah yang sebenarnya amat lantang dilawan oleh DAP to the run-up for the last GE, Salim. Dilawat ke dilewat ni? Oops. Oh my God. Tak ada. Masalahnya, Rafiq, problem dia yang saya rasa agak pelik lah, because yang selalu hasut rakyat Malaysia, satu undi KJ bersamaan dengan satu undi Zahid jadi PM, betul kita dah ulang berjuta kali ni. Yang cakap, jangan lupa no Anwar, no DAP, no Bersatu pun, jangan lupa yang tu. Jadi, ini balasan daripada Zahid Hamidi. Sekarang ni, wahai rakyat Malaysia yang kita kasihi sekalian, saya nak lepas ni video ni kita akan upload dekat YouTube, okay? Saya nak anda semua tolonglah bagi tahu dekat kawan-kawan, rakan-rakan semua bahawa parti politik seperti PH dengan BN ni, mereka adalah penipu sebab mereka telah menipu kita. Mana tak tipu? Kata sebelum PRU 15 tu hari, dia kata mereka nak tangkap Zahid, nak cas kes LCS. Betul atau tidak? Ada bukan video semua? Itu mereka kata. Selepas menang 9 bulan sekarang ni, kes LCS terus sepi. Yang ada PAC dekat parlimen tu hanya untuk daripada 6 kapal turun 5, mereka nak cerita berapa billion kos apa semua. Yang tu dia tak cerita pasal asal kenapa terjadinya kes rasuah ini. Kes rasuah LCS ni maknanya ianya telah ditidurkan. Seperti mana disucikan Zahid Hamidi, dan hari ini Zahid diterima seperti siap selfie apa semua. Ada gambar Rara, orang yang cakap kami akan tangkap Zahid. Ditangkap gambar selfie dengan Zahid dengan senyum. Betul lah tu. Dia tangkap selfie, tangkap lah tu. Dia tangkap selfie. Jadi saya nak tanya soalan kepada pengundi-pengundi di luar sana.
kalau kau nak tipu pun, kita ni kena ada satu line tu. Kita kena ada maruah lah. Jadi politician pun kena ada maruah. Mana boleh politician tak ada maruah kan? Bila politician tak ada maruah, kita dapat apa yang kita ada sekarang. Itulah masalah dia. Ini my opinion sebagai rakyat Malaysia tau. So I think I can Saya rasa Salim, perkara yang sepatutnya kita sebagai rakyat perlu betul-betul prihatin and was-was dan berjaga-jaga adalah apa yang berlaku sejurus selepas 4 September tersebut. Now, we were expecting this. We were expecting kemungkinan besar dia akan dibebaskan atau dilepaskan atau dia akan menang kes because dia dapat pasport dia balik. Dia kemudian dijadikan sebagai timbalan Perdana Menteri despite the various cases he was facing, 47 charges altogether. Kita expect benda ni akan berlaku, but when it happened, kita pun tak sangka lah, semua terkejut, shock, beyond expectation dan sebagainya. But at the same time, apa yang berlaku sejurus selepas pembebasan, walaupun dia tak bebas lagi tapi dilepaskan tapi belum dibebaskan lagi, walaupun perkara itu berlaku, kemudian dikatakan DPP melalui SPRM akan teruskan siasatan sebaik ada enough evidence dalam kertas siasatan tersebut, dia akan dituduh balik, dan lagi pun banyak yang mengatakan boleh dituduh balik dari segi undang-undang, betul dia boleh dituduh balik, tetapi the government machinery and juggernaut selepas itu mula bergerak seolah-olah untuk menyatakan bahawa at all points of time Zahid was actually innocent. Ini yang saya risau. This is why saya merasakan bahawa rakyat kena betul-betul berhati-hati. Now they're talking about the RCI. Yang peliknya mengenai RCI ke atas buku Tommy Thomas tu adalah dia dibuat oleh kabinet yang ada sekarang, yang dianggotai oleh Zaid Hamidi, yang akan membincangkan pendakwaan terpilih Zaid Hamidi, yang mengandungi Zaid Hamidi, yang berkenaan Zaid Hamidi, yang luluskan juga dalam kabinet untuk buat RCI tersebut pun mengandungi Zaid Hamidi. So, rakyat Malaysia ni, saya nak ajak anda semua fikir, if this is not conflict of interest, if this is not biasness, then what is? Sebab tu kita selalu buat program-program macam ni, sebab kita nak rakyat berfikir. Alright? So, kalaupun fikiran kita sebagai pembangkang ke, atau fikiran kita sebagai orang yang tidak menyokong kerajaan ke, itu masih buah fikiran. Dan you kena raikan pendapat pelbagai tersebut. You cannot say, oh, you're a sore loser. Because at that point of time, when you took action against Zaid Hamidi dulu, you were also crying out like a sore loser. So, dekat situlah sebenarnya, rakyat yang jauh ramai daripada sama ada menjadi ahli kepada mana-mana parti politik, yang paling besar sebenarnya adalah rakyat Malaysia yang tidak ada pegangan kepada mana-mana parti politik. Dekat sinilah rakyat Malaysia yang tak ada pegangan kepada mana-mana parti politik secara individu tersebut mesti membuat satu ketetapan yang teguh, yang kuat, yang utuh, iaitu we will not take any more of this. Kerana Salim, sebaik sahaja balik daripada Indonesia, sebaik saja sampai daripada program luar negara, sebaik saja selesai solat Jumaat, PM sendiri telah menyatakan bahawa tak boleh bahas isu ni di Parlimen. Are you sweeping everything under the carpet? Because that's what is happening right now. By not wanting to discuss in Parlimen, dia menyatakan, oh, Parlimen ni ada principle of separation of powers, pertimbangan kes-kes mahkamah tidak boleh dibawa. Hello, dah tak ada kes mahkamah lagi dah. Sebaik saja selesai DNAA itu diberikan, diperintahkan oleh hakim atas permohonan DPP, maka tidak ada lagi kes mahkamah. Kalau tidak ada kes lagi mahkamah, isu berkenaan sama ada DPP atau AG buat keputusan tersebut tanpa campur tangan pihak-pihak lain, itu menjadi persoalan penting di mata rakyat, berkepentingan awam, harus dan boleh sebenarnya dibahaskan di Parlimen. Tapi kalau Parlimen pun tak boleh bahas, Parlimen ni Parlimen Dewan Bercakap, kalau dalam Parlimen pun wakil rakyat anda tak boleh bahaskan, dan terpaksalah kita bahaskan di TikTok. So mereka yang tak puas hati dengan kita, kenalah tahan telinga. Buatlah cara anda untuk menyatakan sebaliknya. Salim? Betul. Sekarang ni macam ni, dia Parlimen dia tak nak pergi apa semua. Ada kawan lawyer saya katalah, tak gunalah kau nak pergi Parlimen, sedangkan dekat mahkamah pun dia dah buat macam tu, dia tarik. Because tarik balik kes dia ni, memang dibolehkan, bak kata Rafiq. Memang dibolehkan, tetapi dibolehkan tu kau kena tengok logik. Kau tak bolehlah kes dah habis ni tiba-tiba kau tarik. Lepas tu kata kau nak charge balik, tak nampak pun. Nampak sekarang ni bukan charge, nampak sekarang ni penyucian.
Penyucian. Mana tak sucinya apabila dia dipanggil pergi ke DAP punya tu dengan begitu selfie dia ambil semua. Hampa jangan tipu lah. Cerita ada simple aja lah ni. Tak usah tipu lah Anwar Ibrahim. Don't lie lah. Anwar Ibrahim ni orang panggil Pinocchio sekarang ni. Pinocchio. You know Pinocchio? Tahu kan Pinocchio yang cakap tit, tit, tit. Tu dia. So Pinocchio, kita ada PM Pinocchio. Jadi sudahlah, tak usah buat drama. Hampa kata je lah, hampa nak kuasa pasal. Lepas tu ada satu pengundi-pengundi DAP ni takut. Yang you tahu tak Rafiq, sekarang ni yang paling hebat, yang paling dicintai, yang paling disukai dan paling best sekali adalah pengundi DAP. Pengundi DAP ni macam king sekarang ni. Kita ni semua macam yalah, kurap di tepi jalan je. Tetapi pengundi DAP, wow, mereka dilayan, diberi keistimewaan, you know. Apa saja mereka mahu beri kita, tak boleh buat apa. Dan berita terbaru, Cik Rafiq, Syed Saddiq telah membuat keputusan untuk tinggalkan Pakatan Harapan dan menjadi pembangkang. Okey, dia dah hantar surat tadi, benda tu dah confirm dah. Ada media-media yang telah melaporkan tadi, cuma dia yang terima atau tak. Bermakna ini bermakna kerusi sekarang mereka bukan 2/3 lagi, mereka adalah 147. Kurang satu kerusi untuk 2/3. Tetapi apabila kita cerita pasal 2/3 dan persempadanan semula, Encik Rafiq, mereka perlu ada 2/3 ke untuk nak buat gerrymandering ni, ataupun cukup sekadar apa yang ada ni? Okey, terima kasih. Ya, saya banyak terima salam, waalaikumsalam, terima kasih kepada mereka yang mendoakan kita, terima kasih kepada mereka yang follow kita. Share seberapa banyak yang boleh, kita akan upload recording ini untuk tuntunan anda, seperti mana dalam ciri kasih taruh dan sebagainya. Saya tahu waktu pun nak maghrib, tapi kita sengaja pilih time ini supaya mudah untuk kita bagi tahu that we are going to record all this and we are going to upload. Kemudian at the same time kita ada Salim, kita ada lebih kurang 10-20 minit sebelum solat maghrib, insyaAllah kita akan tamat kan. But kita ambil waktu ni, tahu siapa? Ini waktu antara AG baru dengan AG lama. Was-was antara asar dengan maghrib. Antara asar dengan maghrib. Okey. Gerrymandering atau persempadanan semula ni, dia menarik isunya sebab dia kena datang daripada SPR dulu. Are we now in the period di mana kita boleh buat sempadanan semula? Ya, boleh. Tapi pada masa yang sama, kita juga ada hak sebagai rakyat Malaysia. Salim bertanya kan, what can we do as a rakyat? Kita ni memang boleh terpaksa terima saja ke apa yang Parlimen bahaskan. Bil berkenaan sempadan semula ni kena dibawa kepada Parlimen, tapi sebelum dibawa kepada Parlimen, sebelum masuk Dewan Rakyat, dia kena lalui satu proses, iaitu SPR kena maklumkan kepada rakyat, dan rakyat sebenarnya berhak untuk membuat bantahan. So saya nak syorkan kepada mana-mana rakyat yang merasakan kawasan Parlimen mereka tu terpilih ataupun tak puas hati untuk dijadikan penyempadan semula, anda merasakan anda ada hak untuk bersuara, anda boleh bersuara. Macam mana nak suarakan? SPR akan maklumkan. Sebab itu di bawah undang-undang. Saya selalu tekankan, pergi beli perlembagaan persekutuan, harga dia RM10, RM12 saja di mana-mana kedai buku. Cari perlembagaan persekutuan, buka kepada perkara 112, 113, iaitu di bawah pilihan raya, kemudian cross refer kepada jadual ke-13. Rakan-rakan, kawan-kawan, sila share, like, subscribe, follow kita selalu. Tapi pada masa yang sama, saya nak galakkan anda semua, sebab perlembagaan persekutuan merupakan nadi undang-undang negara. You have to understand, they cannot do anything. Bila saya kata they, sama ada kerajaan ataupun pembangkang tidak boleh buat sesuatu yang berlawanan dengan perlembagaan persekutuan. Itu hak anda sebagai rakyat Malaysia. So, adakah memerlukan 2/3? Ya, memerlukan 2/3, tapi pada masa yang sama, untuk gate simple tu, dia hanya perlukan separuh saja daripada Dewan untuk buat perlembagaan semula tersebut. But isu berkenaan Syed Saddiq, dia menyatakan bahawa dia nak buat one man third force tu, saya kena tabik dan saya kena hormat, sebab sekurang-kurangnya dia ada prinsipal, sekurang-kurangnya dia ada pendirian, sekurang-kurangnya dia bersetuju untuk menyatakan dengan tegas, I will not simply for my own liberty give away the rights of those who voted me in. Saya terkejut, Salim, sebab Setiausaha Agung DAP sekarang, Anthony Loke. Ini Setiausaha Agung? Ya, saya terkejut bila Setiausaha Agung menyatakan, pada Saddiq, jangan lupa, di MUA dulu anda menang kerana bantuan daripada PH juga. Saya nak maklumkanlah kepada DAP, saya nak maklumkan kepada Pakatan Harapan, saya nak maklumkan kepada semua MP-MP
yang sekarang ini tiba-tiba nak selfie dengan Zaid Hamidi, anda juga menang di kawasan masing-masing apabila anda menyatakan jangan sokong UMNO. So jangan tipu rakyat lah, cukup menipu rakyat. Lepas tu perkauman yang korang macam contohlah Guan Eng kata pasal kuil Hindu apa semua tu kan, menakut-nakutkan. The fear factor yang korang tanam dalam pengundi korang ni buatkan tak payah tipu orang lah. Kita nampak, that's why orang Melayu sekarang ni dah makin celik masa. Cuma masalah orang Melayu semalam ni Rafiq, dekat ni derang ni dalam PRN dan ni saya tengok satu trend ni, orang Melayu kata alah entahlah tukar siapa pun sama je, dia kata tak boleh buat sikap macam tu hai orang Melayu. Isi sekarang ni kata gerrymandering tu daripada 222 dia akan pergi kepada 300 contoh. Contohlah ni satu contoh yang comel lah. Okey, katakan daripada 222 dia pecahkan jadi 300. Okey, dia pecahkan kursi-kursi yang besar tu semua dia akan pecah pada non-Malay kursi apa semua. Dan sekiranya kawasan Melayu dia buat gerrymandering, dia letak 40% of non-Malays dan 60% of Malays. Dan Melayu apabila dia ada Melayu ada 3 kategori Satu Melayu belah PH, satu Melayu PN, satu lagi Melayu malas nak keluar rumah. Okey, situ je Melayu dah pecah 3 dah. Okey, jadi katalah PN tu extra lebih sikit daripada PH punya, dia pergi buat undi, tapi yang malas tak nak keluar ni dia kata malas lah, samalah. Siapa akan menang tuan? Ya, Salim, but before we go there, saya merasakan that we cannot whitewash semua dan menyatakan bahawa this is a big issue between Melayu dengan Cina. I know where you're coming from, Salim. Tapi kerisauan saya lebih kepada fakta bahawa kita sebagai rakyat ni, adakah kita just nak, there is a term in law tau, dikenali sebagai, are we just going to fold our arms in abject surrender? Sekejap saya nak cakap sikit, Puan Sofi semua dah masuk ni, kawan-kawan kita ni. Dia tim apa malam-malam saya bersembang dengan dia ni. Thank you guys, share guys. Thank you. Sila. Teruskan. Sorry. Are we as a rakyat, terima kasih yang share, like dan subscribe, yang follow kita. Are we going to just fold our arms and look on in abject surrender? Sebab kalau kita buat macam tu, kita sebenarnya allowing them to trample on our heads. What we are doing right now, apa yang kita buat sekarang iaitu hanya menerima saja tanpa sebenarnya menyuarakan rasa tak puas hati kita allow them to do whatever they want. When we allow them to do whatever they want, sebab itulah sebenarnya ada keberanian di pihak Zaid Hamidi dan rakan-rakannya untuk melakukan sebegitu rupa kepada institusi DPP tersebut. Because we did not check and balance. Berapa ramai daripada kita yang bersuara merasakan tidak puas hati bila bibit-bibit permulaannya adalah bila dia dilantik jadi TPM, kemudian dia dapat pula pasport dia tanpa bantahan, sebab there is no enough check and balance. Kita punya pimpinan utama yang menjadi pembangkang ataupun mereka-mereka yang ada suara ni tak cukup nak bersuara. Yelah, sebab itulah orang kata asyik tun bercakap. At the very least dia bersuara. Tapi kita ni yang biasa bawah-bawah ni, kita pun kena bersuara juga. Kita pun kena merasakan tak puas hati juga, Salim. So kalau kita rasa macam yalah tak penting, tak payah turun mengundi, nothing will happen. Iyalah, nothing will happen lah. Tapi macam Azli tadi kata, AG Zulip kata tadi betul juga, 2025 at the end of the day memang akan ada persebaran semula, and jangan menyesal apabila 2025 tersebut, selepas itu kita lihat di dalam parlimen walaupun namanya Melayu tapi partinya DAP. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Dan betul, and I'm very sure, and I'm very positively sure, berkokoklah macam mana pun UMNO, berbuatlah macam mana pun video pemimpin-pemimpin DAP bahawa mereka akan sanjung perlembagaan, menghormati institusi raja-raja, memastikan agama rasmi, agama persekutuan itu agama Islam, melindungi hak kehidupan orang Melayu. Bercakaplah macam mana pun, selagi mana tidak dipinda perkara-perkara dalam perlembagaan DAP yang masih nak mengangkat sekularisme dalam Malaysia ni, selagi itulah DAP kekal menjadi sekular. Selagi itulah DAP berpura-pura saja akan mempertahankan perlembagaan dan sebagainya. Politician kalau dia nak undi, dia pergi kata, saya akan jaga kamu, tak kerti-kerti ke rakyat Malaysia?
Tetapi saya tertarik dengan persoalan tadi tu. Semalam saya ada discuss dengan kawan-kawan dalam TikTok. Ahli parlimen pembangkang ni macam pondan tau. Minta maaf cakap lah korang ni macam telur tak ada, penakut. Aku tak nampak korang ni. Korang tak buat parlimen tu macam zoo. Aku nak parlimen jadi zoo. Baru best. Jangan dengar cakap pembangkang apa semua. Aku nak korang buat sampai Anwar Ibrahim bila nak masuk parlimen dia takut. Dia takut sebab nak hadap pembangkang yang power. Baru padu. Ini tengok cakap sikit, redik sikit je dia buka. Tata kelola berwenang, kau pun diam. Ya Allah, letih lah. Janganlah macam ni. Ni kepada yang PN PAS bersatu. Salim, sorry. Ujian paling besar yang akan kita semua tengok adalah pada pukul 10 pagi besok. Kita tahu, ialah ramai orang yang komen pelbagai benda mengenai Wan Faisal, dia jargon dan sebagainya. At the very least, dia telah filekan satu usul untuk segera dibawa perkara 18 atas isu berkepentingan ramai dan berkepentingan awam. Dia nak minta supaya isu sekitar DNA Zaid Hamidi ini diulas dan dijawab oleh Peguam Negara. So at the very least dia dah buat benda tu. Saya nak tengok menjelang 10 pagi besok apabila persidangan parlimen akan bersidang besok ni, tapi bukannya on anything, tapi on separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12. Okey, saya nak tengok macam mana jawapan speaker apabila speaker yang telah terima usul tersebut. Saya difahamkan Wan Faisal akan dipanggil menghadap speaker besok pukul 9 pagi. So I'm not so sure what's going to happen. Okay. So saya merasakan bahawa tomorrow will be the test. The big test will be tomorrow. Baik. How can the opposition and the opposition leaders and the opposition parliaments and those in the opposition bench, including Syed Saddiq tomorrow, who is going to say that he is going to be a third force in the middle, how they react to this usul, how do they respond in parliament to this usul, and it will be also interesting untuk lihat macam mana kerajaan akan bertindak pula. Adakah kerajaan akan cakap duduklah, tengok macam mana, kan? Itulah, dia tak masalahnya Rafiq. Dia orang kena lawak. Aku rindu zaman dulu masa macam beruk. Masa Arisan Raya, masa ni semua depa duk apa, Tajuddin duk barah apa semua bergaduh. Bergaduh lah. Okey, aku kena flag ah. Yeah, your flag lah. Yeah. Your flag. Tapi you nampak I lagi? I can see you. I can see you. I will still continue talking lah. Ya, sebentar lagi kita akan solat dalam masa 10 minit lagi. Saya menunggu waktu maghrib saja. Saya dah komen berkenaan Syed Saddiq tadi. Saya dah komen mengenai stand Syed Saddiq dan saya hormat dan saya rasa itu adalah perkara yang betul dan saya rasa perkara itu seharusnya diteruskan. Dan saya juga nak ajak kepada both sides of the divide dalam house tersebut, pembangkang dan juga kerajaan, fikirkanlah sebenarnya implikasi apa yang berlaku pada 4 September. Apa yang berlaku pada 4 September menunjukkan bahawa kalau kita ini mempunyai kuasa dan kalau kita ini mempunyai keuntungan politik, laba politik yang ingin kita gunakan, apa sahaja boleh dilakukan. Okey, ada yang tanya, very scary. Ada yang tanya, runtuh tak Syed Saddiq tarik diri? Tak, Syed Saddiq tarik diri tak runtuh. Tak runtuh. Tetapi ianya bibit yang very good, positif, because lepas Syed Saddiq, kita doakan semoga ada lagi yang tarik diri, especially yang kawasan-kawasan Melayu ni semua lagi tarik diri apa semua. Supaya berlakulah perubahan. Tak boleh tunggu macam ni, letih. Sorry lah orang nak kata apa pun, tapi ini perkara demokrasi. Siapa yang lompat ke apa ke, walau ada undang-undang, macam sama juga korang nak buat gerrymandering, itu pun undang-undang. Tarik kes Zahid Hamidi pun dibenarkan undang-undang. Jadi undang-undang ni membenarkan banyak benda sebenarnya, tapi kena cerdik lah. Satu, pertama sekali pembangkang masuk dalam Dewan Rakyat, biar orang panggil korang beruk ke apa ke, bagi aku korang adalah hero. Korang kena buat kerja tu. Syed Saddiq dia pergi seorang. Tak apa, Syed Saddiq 2004 Wan Azizah was alone in the parliament. Aku nak tengok Syed Saddiq punya muda ganti PKR sebab mereka lebih bermaruah, lebih style, lebih shock tengok dia orang, rasa seronok tengok dia orang daripada tengok PKR yang dah rosak, busuk, bau busuk. Bau kunyit angin. Dah hilang kompas. Reformasi itu dah hilang dah. Kompas reformasi itu dah hilang. Sudah habis lah. Kan? Jadi itulah saya nak bagi tahu. Itulah kita punya pendek session. Nanti kalau Encik Rafiq kalau ada masa aku panggil dia lagi kita buat ni, because saya kena violation ni pun. Yang cili apa yang Salim sekarang kena violation. Tak apa. Saya akan buat lagi account. Saya akan buat lagi 3-4 account. Cili kasi taruh pasang moderator bos. Okey, kepada semua yang minta saya komen beberapa kes, saya akan komen.
saya akan buat lagi video, saya akan bercakap lagi tentang perkara-perkara berkaitan dengan mahkamah, berkaitan dengan kes, berkaitan dengan parlimen. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang telah share, terima kasih kepada yang telah hantar like, dan terima kasih yang telah follow kita dalam Cili Kasih Taruk, Rafiq Rashid dan juga Salim Iskandar. Saya kena ucapkan terima kasih kepada semua. Masuk waktu maghrib, insya-Allah kita berjumpa dalam lain program, lain rancangan. Tapi sebentar itu berpeganglah pada prinsip lain program, lain rancangan, kita kasih kunyit kasih taruh. Cili Kasih Taruk kepada semua, dan kita akan komen juga pasal banyak-banyak kes, sebab kepada semua yang sentiasa ikut kita, kita akan tahu kita ni bukannya sebelah pihak. Kalau benda tu salah, kita akan kata salah. Kalau benda tu betul, kita kata betul. So insyaAllah kita akan pastikan anda semua akan keep informed with us. Thank you very much. Assalamualaikum. Salim, jangan lupa solat maghrib semua. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik.